Hmm. Mengenali ajaran sesat. Imam Al-Syafi'i pernah berkata, "Jika kamu melihat seseorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, janganlah kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur pribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Al-Quran dan Al-Sunnah." Pernyataan Imam Al-Syafi'i menggambarkan bahawa sebilangan manusia sangat mudah terpengaruh dengan keajaiban dan perkara-perkara pelik dan ganjil yang mampu dilakukan oleh seseorang manusia lain lantas mengangkatnya sebagai guru. Padahal tanpa disedarinya, individu yang diagung-agungkan itu mengamalkan ajaran sesat. Faktor kehebatan dan karamah seorang guru mampu mengaburi pandangan mata para pengikutnya lantas membina tembok taksub yang sukar dirobohkan. Sedangkan perkara-perkara ganjil tidak semestinya tergolong dalam karamah para wali, tetapi juga boleh terjadi dengan perantaraan sihir yang didampingi oleh jin dan syaitan. Justru itu, piawaian yang diletakkan oleh Imam Al-Syafi'i adalah cukup jelas, iaitu seseorang guru sehebat mana sekalipun sekiranya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, maka guru tersebut pastinya bukan seorang guru mursyid yang layak untuk diikuti. Seperti contoh, apabila seseorang guru sesuatu kumpulan mengaku dirinya adalah Tuhan, sudah pastinya akal yang waras akan menolak dakwaan ini kerana mustahil manusia seperti mereka yang terdedah kepada kesakitan dan kematian boleh menjadi Tuhan. Sesungguhnya, dakwaan pelik ini tertolak dengan mudah tanpa perlu kepada penelitian dan rujukan kepada para alim ulama. Demikian juga, individu yang mendakwa dirinya dilantik oleh Allah sebagai Nabi bagi mewakili kelompok tertentu atau negeri tertentu, nescaya dakwaannya itu secara terang-terangan adalah suatu pembohongan yang nyata. Ini adalah kerana dalam ayat 40 surah Al-Ahzab secara jelas menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah kewafatan baginda. Dakwaan yang mirip dengan dakwaan ini adalah dakwaan seseorang tokoh mana-mana kumpulan yang mengaku bahawa kononnya dia menerima wahyu dari Tuhan. Sedangkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan berakhir setelah kewafatan Rasulullah SAW, para pengikut ajaran ini seharusnya berfikir secara logik bagaimana guru mereka boleh mendakwa menerima wahyu, sedangkan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang jauh lebih mulia serta dijamin syurga, tidak seorang pun mereka mendakwa pernah mendapat wahyu dari Allah. Selain itu, kenyataan yang lazimnya dilakukan oleh tokoh-tokoh kumpulan ajaran sesat adalah mendakwa dirinya Imam Mahdi yang dibangkitkan sebagai penyelamat umat pada akhir zaman ini. Dakwaan ini dapat dikesan pembohongannya secara jelas apabila kita meneliti ciri-ciri Imam Mahdi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda. Antara ciri-ciri utama Imam Mahdi yang dinyatakan dalam hadis baginda ialah beliau berketurunan Arab Quraisy, tetapi justru adalah sangat melucukan apabila terdapat individu berbangsa Melayu yang tidak mengerti bahasa Arab, bahkan jahil dalam asas-asas agama, tergamak mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Ajaran sesat juga boleh dikesan dengan dakwaan ganjil dari para gurunya. Sebagai contoh, seseorang guru mendakwa
boleh menguasai jin dan berupaya mengarahkan mereka mengikuti arahannya dan menundukkan binatang buas di hutan belantara. Sedangkan kelebihan ini hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam.